بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bertemu pada saat ini dalam kuliah ditaja oleh Pak Aya FBI Auto Lorong Seri Al-Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik dan hidayah berkekalan kepada penaja. Allah limpahkan ilmu yang berkat, Allah limpahkan rezeki yang berkat dan bermanfaat. Allah panjangkan usia penaja kita dalam taat, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Pada pagi ini, tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah azabnya kubur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Siapa yang tulis itu, tulis atas sekali bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ialah satu perhentian daripada perhentian-perhentian akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Sesiapa yang selamat di perhentian ini, maka perhentian-perhentian yang bakal ia tempuh semakin mudah. Wa man lam yanju minhu, tapi siapa yang tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu ashad, maka alam ataupun perhentian yang bakal ia tempuh semakin payah. Jadi kita sudah dapat menggambarkan
betapa kubur itu ialah merupakan nasib yang bakal kita tempuh selepas daripada itu. Maka sebab itu hidup di dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah untuk menyelamatkan kita semua di alam kubur. Gunalah cara apa cara sekalipun untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Maka orang yang begitu prihatin dan sangat prihatin terhadap keselamatan di alam kubur akan menempuh kehidupan dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebaik-baiknya. Gagal kita meletakkan diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas jalan keselamatan di dalam alam kubur, maka gagal dan terus gagallah kita di semua perjalanan kita di alam akhirat. Kalau kubur selamat, semua selamat. Kalau di alam kubur tak selamat, semua tak selamat. Maknanya siapa yang tak selamat di alam kubur, berarti perjalanannya ialah perjalanan yang semakin sukar. Kubur pun tak selamat, jadi hak lepas-lepas tu lagilah susah dan tidak selamat. Apa dia yang lepas tu? Bangkit di alam mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berada di hadapan mizan ataupun timbangan amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyeberang sirat. Menyeberang sirat. Seterusnya ke syurga ataupun ke neraka. Pastilah tempat yang dituju ialah kehidupan di alam neraka. Semua dikubur. Maka subhanallah, sebab itu berusahalah untuk mencerahkan kubur kita, ataupun berusahalah untuk mencerahkan kehidupan kita di alam kubur sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu di dunia Allah mencipta pelbagai sebab untuk mencerahkan kubur kita, daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara. Contoh, ni benda yang kecil. Orang azan jangan bersembang. Orang yang bersembang dan bercakap ketika azan, gelap dalam kubur dia. Itu benda sikit lah. Bercakap ketika azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau besar daripada tu ialah kita bangun malam berqiyamul lail. Mana-mana orang yang bangun malam berqiyamul lail, bangun malam berqiyamul lail itu mencerahkan kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada orang dia kata, tak apa Ustaz, saya duit banyak, saya boleh tarik daripada masjid karen saya bayar. Salah Sayyidina Muhammad, duit saya banyak, saya jutawan, duit saya semua saya legut kat masjid untuk bayar elektrik, tarik daripada masjid masuk kubur. Try buat tengok, cerah atau tak cerah. Yang mencerahkan dalam kubur tetap mencerahkan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, kalau pun dia boleh buat bagi cerah dalam kubur, itu cerah dunia. Alam kubur dia bukan duduk tentu. Alam kubur ialah alam yang lain dipanggil alam barzakh. Tanah tu dunia, tapi alam tu balik sana. Dia hanya mencerahkan dunia saja, dia tak mencerahkan alam barzakh. Alam barzakh dia tak ada kaitan dengan alam dunia, alam yang sudah terpisah. Maksudnya
Segala amal soleh lah yang kita buat untuk memberi keselamatan, mencerahkan kita di alam barzakh sana. Allahu Akbar. Alam tu semua bakal kita tempuh dan kita akan masuk. Alam tu kita akan duduk seorang diri. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, kalau orang sebut tentang neraka tidak menangis. Kalau orang sebut tentang mahsyar tidak menangis. Sebut kubur langsung menangis. Orang tanya pasal apa dia menangis sebut kubur. Tak menangis sebut mahsyar, sebut sirat, sebut neraka. Dia kata kalau aku masuk neraka ramai, kalau di padang mahsyar ramai, tapi di alam kubur seorang-seorang. Itu renungan yang diberikan oleh Sayyidina Uthman kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman yang bakal kita tempuh, ya pengalaman yang pasti, yang dah pi tak pernah balik. Itu disebut pergi tak kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak pernah ada seorang yang dah mati balik hidup di dunia lagi, tak ada. Yang terus pi. Cuma yang hidup akan menjejak pergi. Maka sebab itu Nabi kita ajak sesaat kita bagi salam kepada orang di alam kubur. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita bagi salam kepada ahla diyaril muslimin, wahai orang-orang perkampungan Islam. Sebab kubur ni tak campur dengan orang bukan Islam. Di dunia kita berkampung bercampur. Ada India, ada Cina dan sebagainya. Di alam kubur tak bercampur dengan orang bukan Islam. Semua orang Islam lah. Dan kita bagi salam iaitu kepada ahla diyaril muslimin. Lepas tu kita sambung, Nabi kita ajak wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insya-Allah kami akan ikut kamu semua juga. Kami akan balik, kami akan pi, kami akan masuk, kami akan hidup seperti mana kamu hidup lepas kamu mati, lepas kamu hidup. Iaitu kamu hidup selepas daripada kamu hidup dia panggil mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu di antara perkara lain yang diajak oleh Islam sebelum daripada kita masuk kubur, kita harap kita mati, kita boleh mengucap dua kalimah yang mulia, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tak ciri-ciri orang yang nak balik dia boleh mengucap kalimah, dua kalimah yang mulia ni? Ada. Antaranya ialah hidup di dunia tidak meninggalkan sugi. Mana-mana orang yang selalu bersugi, dia memudahkan bersugi, memudahkan orang yang mati untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang mulia di alam kubur ialah orang yang selama hidupnya dalam sehari semalam 24 jam dia ingat mati 24 kali. Dalam hidup 24 jam, tapi dia ingat mati 24 kali. Maknanya banyaklah dalam hidup dia ingat mati. Orang yang hidup selalu ingat mati, dia akan selamat di alam kubur. Tapi kalau dia hidup dia lupa mati, dialah orang yang tidak selamat di alam kubur esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita menziarahi kubur. Nabi sebut nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa turiqu bikumul afidah. Nabi kata, aku pernah tegah kamu daripada menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur kata Rasulullah. Sebab dengan ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan melembutkan hati kamu. Kalau rasa hati keras, ziarahlah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan ziarah kubur itu akan melembutkan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hidup atas muka dunia ni kena hidup seperti orang mati. Orang mati tidak ada perkara yang mereka paling ingin melainkan untuk balik ke dunia bersembahyang 2 rakaat. Maka sebelum daripada kita sesal nak balik-balik ke dunia, balik nak sembahyang 2 rakaat, sembahyanglah sebanyak-banyaknya 2 rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kunu fid dunya ka'annaka minal mautah. Jadikan diri kamu di dunia seperti kamu orang mati. Orang mati teringin nak balik, teringin nak balik 2 rakaat. Maka hiduplah di atas dunia rajin mengerjakan salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pastikan kita selamat menempuh alam yang sangat menakutkan itu. Walaupun kita dah buat persediaan nak masuk ke dalam kubur, tapi kita tahu tak macam mana kubur menyambut seseorang masuk ke dalam dia. Kubur dia disambut orang masuk dalam dia, dihimpit. Itu passion dia. Turunlah siapa saja pun, dia akan dihimpit oleh kubur. Ada seorang sahabat Nabi bernama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tak salah ingat saya, kalau salah betulkan. Dia ialah pemanah yang pertama dalam Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari dia mati, bergegar tiang arsy Allah. Sebab yang mati bukan sembarangan orang. Orang hebat, wali Allah besar di kalangan para sahabat. Dan termasuk di kalangan kibar as-sahabah, atau para sahabat Nabi yang berkedudukan sahabat utama. Pun dia mati, dia dihimpit oleh kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kubur ni bila dihimpit, ni kita punya tulang temulang ni berselisih macam tu. Dihimpit sungguh. Kita ni orang, kita main depan Kaabah kan, orang himpit kita, kita tak ada apa pun. Kecil-kecil macam tu ya. Tapi dalam kubur himpit, berselisih tulang-tulang rusuk kita. Mana kuat sungguh himpitan dia. Itu passion kubur. Cuma orang yang tidak dihimpit oleh kubur ialah orang yang setiap malam baca suratul mulk. Itu ajaibnya suratul mulk. Siapa-siapa jadi kebiasaannya membaca suratul mulk, insya-Allah Allah selamatkan dia daripada himpitan kubur dan fitnah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita cakap tentang kubur ni pengalaman kita yang kita sebut akan tempuh. Orang masuk kubur, semua orang mati. Tak ada orang masuk kubur, orang hidup. Kecuali orang kena patut ulak katanya. Orang dulu selalunya mereka tanam orang hidup. Kalau orang kena patut ulak, dia berhenti semua. Dia akan berhenti semua, nadi semua berhenti. Tu kesan patutkan ulak. Cuma saya tak tahu, tak mana tak tahu. Kalau orang pandai dia tahu. Jadi masih ada tinggal sikit denyutan. Hak lain semua berhenti. Tu kesan daripada bisa ulak. Jadi orang yang kena patut ulak, kalau kita salah, kalau kita tak pandai, kita tanam orang yang masih hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey. Ular itulah yang jadi di antara alat-alat yang Tuhan yang Tuhan cipta untuk menyiksa orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina. Di antaranya siapa? Di antaranya orang yang tidak menutup aurat. Jadi kalau tengok orang yang buka aurat, tolong pergi selamatkan dia. Kak. Bahaya kau tak tutup aurat. Nanti dalam kubur, nanti dia sengat oleh ular. Antara lain, ialah orang yang tidak bersemayang. Kalau jumpa orang tak semayang, kena peringat dia. Abang tak semayang ni bahaya dalam kubur. Abang kena patut ular. Antara lain, ialah orang yang tidak keluarkan zakat. Na'udzubillah min zalik. Maka ular yang menanti untuk menyiksa orang yang masuk dalam dia nama Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra. Ular yang bengis lagi botak. Allahumma salli ala sayyidina. Manusia kena patut ular atas muka dunia pun mati. Tapi masalahnya disengat, dipatuk dengan ular yang tidak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia keluar daripada rumah, dia jumpa dengan orang yang sedang jual ayam bakar. Bila dia berhenti, tengok orang jual ayam bakar ni, dia menangis. Orang ni heran, orang tuanya, pasal faham nangis. Han teriak pasal apa? Kata Rabi'atul Adawiyah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, aku teringat ayam ni dia dibakar, dia telah mati. Tapi dalam mangkau esok seseorang dia bakar, dia tidak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka itulah yang sedang menanti orang-orang yang di dunia tidak berbakti pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah berlaku dalam zaman salafus salih. Orang korek kubur, siap korek, tengok penuh ular. Salah sayyidina Muhammad. Nak macam mana ular penuh? Orang nak buat turun pun tak berani. Ular penuh. Salah sayyidina Muhammad. Akhirnya pemilik tusan, lepas kambil kubur tu, lepas korek kubur lain. Korek kubur kedua, korek. Lepas naik atas tanah, tengok penuh ular lagi. Ya Allah. Sampai berkali-kali mereka korek, lepas korek kambuh. Akhirnya lepas kata, tak boleh. Buat macam mana? Dia ni memang Tuhan sedia dia untuk dia kena siksa dengan ular. Jadi akhirnya mereka tak turun kubur. Mereka berlepas dalam kubur. Memang dia akan hidup dengan ular tu. Subhanallah, pasal apa Allah menyiksa dengan ular? Sebab jenis makhluk yang paling orang takut ialah ular. Harimau orang takut, singa orang takut, tapi susah jumpa. Ular ni merata-rata dalam dunia ni. Bahkan ular dalam laut pun ada. Ada ular laut, ada ular darat. Hak laut lebih bisa daripada hak darat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan alat sisaan orang yang derhaka kepada dalam kubur ialah ular. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ular ni bukan kita tengok pun rasalah takut. Jadi macam mana seseorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bakal disiksa dalam kubur. Ada sekali pada waktu kami budak-budak tahun 70-an, ada berlaku satu cerita tersebar ke seluruh tanah air dan Nusantara. Satu orang perempuan, dia mati. Hidup dia tak pakai tudung, dia tidak menutup aurat.
Jadi bila mati orang perempuan ni, jadi diangkat jenazah dia tu, diletakkan di hadapan Sayyidina Muhammad. Orang menyembahyangkan. Orang dulu lepas tak bolang khandar lagi, lepas tak depan dulu. Sekali barulah lepas angkat bola dalam khandar. Waktu mana tak depan, tengah-tengah sembahyang bergerak Allah Sayyidina Muhammad. Semua pakat tengok dan kata, hai, takkan hidup lagi. Akhirnya subhanallah, berhenti, semua berhenti. Akhirnya subhanallah, buka-buka tengok dalam kain kapak itu ada ulang. Mai siap. Sebelum masuk kubur, mai dah. Sebab hidup tak prihatin terhadap perintah Allah. Ni dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kita kena minta doa sebelum bagi salam tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Tuhanku, selamatkan aku daripada azab kubur. Kalau kena siksa dalam kubur, kita seorang-seorang. Siapa pun tak tahu. Kat siapa kita nak minta tolong? Tak ada pertolongan. Sampai bila seseorang itu akan disiksa? Sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu tak kira lagi dengan sisaan pukulan malaikat. Satu golongan salafus salih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu membuat pesanan tausiah kepada anak cucu mereka. Tolonglah jangan simpan kami di tepi kubur orang yang tidak sembahyang. Sebab orang yang paling teruk disiksa Tuhan ialah orang yang tidak bersembahyang. Diharap-haraplah anak cucu kita tak termasuk orang yang meninggalkan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sembahyang ni perkara yang paling berat. Perintah Allah yang paling berat sekali. Dia bertanggungjawabkan di atas pundak dan bau kita, kita mesti buat. Selagi mana akal kita ada, selagi itu kita kena bersolat. Sembahyanglah dengan apa cara sekalipun. Sekalipun sembahyang hanyalah kita membayangkan kita sembahyang dalam, kita membayangkan, sekadar kita membayangkan sembahyang saja, tetap kita kena buat. Tetap kena mendirikan sembahyang. Sebenarnya bila kita bercakap tentang sisaan kubur, azabnya kubur, sebenarnya dia bukan bermula dalam kubur. Dia bermula di atas dunia lagi. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidah Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati ni Rasulullah, tak mana paling teruk sekali? Teruk maknanya perit, getir. Mana paling teruk sekali mati ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kata, kalau hang tanya soalan tu Aisyah, aku tanya hang balik. Soalan Sayyidina Muhammad, tak mana paling berat? Tak mana paling teruk? Tak mana paling tragis? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mayat nak dibawa ke kubur. Waktulah yang paling sukar mayat merasai. Ini kita tak faham. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri tak boleh pergi kubur. Bila suami dia mati, langsung tak boleh pergi kubur. Sebab dia bakal berihdad dan beriddah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau suami dia mati, dia kena duduk rumah selama 4 bulan 10 hari. Allahumma salli ala sayyidina. Mana tak boleh pergi? Duduk di rumah, kena pakai putih. Macam pakai putih ni.
Semua gelang-gelang kena cabut. Perhiasan-perhiasan kena buang belakang. Dan tak boleh berhias dan berwangi-wangi. Nah, apa? Betapa penghormatan yang kena beri kepada suami yang telah pergi. Sebagai tanda kita, soalan senang. Sebab orang perempuan ni, hidup dan beriah untuk suami lah. Untuk hal lain tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perempuan tak boleh berias untuk orang lain. Untuk suami sahaja. Betul orang tahu rugi lah ustaz. Boleh pakai emas tadi tapi tak boleh tunjuk ke orang. Hang tunjuk lah tengok. Esok tunggu. Tak boleh. Cuma orang perempuan boleh tunjuk pakai cincin je. Perhiasan orang perempuan, emas-emas banyak-banyak tu, boleh pakai cincin saja tunjuk ke orang. Gelang tak boleh. Rantai tak boleh. Gelang kaki tak boleh. Tak boleh. Perhiasan hanya batasan untuk suami saja. Bila suami mati, semua kena buang. Dan tak boleh berhias lah. Duduk dalam rumah ya. Tak keluar mana. Kecuali kalau tak ada orang yang boleh support punca pencarian. Dia kena pergi lah kerja. Tapi, lepas kerja balik. Nak merawit, nak pergi merata tak boleh, hukumnya haram. Kalau nak berhenti, boleh berhenti tempat beli barang, balik. Tu di rumah. Rumah, tempat kerja. Dan tak boleh balik mana-mana. Tak boleh pergi mana-mana. Tapi bila saat suami dia nak dibawa ke kubur, soalan Sayyidina Muhammad, dia duduk di birai tingkap. Tingkap hak kampung ke, tingkap cermin aku ke, soalan Sayyidina Muhammad. Dia tengok suami dia. Sebenarnya suami dia pergi kubur tu dengan roh sekali. Ya, orang tanggung tu ialah jasad. Tapi pergi dengan jasad tu roh sekali. Duduk macam mana tak tahu. Mati esok baru kita tahu. Duduk tidur sekali dalam tu ke, ataupun duduk atas khanda orang usung tu ke, ataupun duduk dalam ben mayat sekali ke. Faham tak? Kalau duduk dalam ben mayat sekali, waris duduk sekali. Roh ayah duduk tentu. Tengok dia. Dia bukan nampak. Si mati ni, bila suami dia, bila isteri dia duduk di birai tingkap, bagi contoh, dia angkat tangan ke isteri dia. Tapi isteri tak nampak. Pasal roh mana kita nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia puluh lah lambai. Lambai. Isteri tak nampak. Kata Sayyidina Aisyah, itulah yang paling tragis sekali. Pasal tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Berpisah selama-lamanya. Puluhlah kat tangan, ya Allah, bini ku tak nampak. Nabi kata, tentu tak ada apa lagi. Tu tak mana Rasulullah? Kata lagi. Kata Sayyidina Aisyah, waktu mana waktu turun dalam kubur. Waktu turun dalam kubur, masalah Sayyidina Muhammad. Kita ni dah masuk dalam kubur. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang pun telah tiap dalam liang lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ketika tu, orang tarik tanah. Dan adab tarik tanah ni, masalah Sayyidina Muhammad. Sunat kita pegang tanah. Pegang tanah, kita kepai tanah tu. Kita baca Fatihah. Habis, kita buh sekali. Ambil genggam tanah pula. Baca Fatihah. Buh sekali. Mengharapan insya-Allah. Tanah ni, lagi mana duduk bersama dengan mayat, dia tolong mayat. Tolong doakan si mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak turun dalam kubur tu, salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tarik brum sampai jatuh dalam atas dengan hormat orang mati. Jadi kita tak, kalau kaum Melayu kita tak apa? Tak tikap.
Tarik-tarik bro tu kena tikam. Hormat orang mati. Allahumma salli ala sayyidina. Orang mati ni tengok keadaan. Nak tahu dia akan dimuliakan, dia mati cepat, dikebumikan cepat. Dimudahkan. Tapi ada isu. Dia disusahkan. Depa main ukuk orang tadi, handa tadi. Tapi bila nak buh tengok, ya Allah. Jadi kecil handa tu. Lama pula. Berarti dia dihinakan. Ada juga orang kuat kubur, soalan saya nama. Tapi kubur tu, jadi sempit. Allah buat dia macam mana, buat macam mana. Kelang kabut waktu tu. Dia akan dihina oleh Tuhan. Dan kita ni, kita harap kita tak dihina oleh Tuhan. Hidup ni muliakan Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Sayyidina Aisyah, tentu yang sedih Rasulullah. Sebab kita akan ditutup, makanya hilang dunia daripada kita. Duduk dalam kubur seorang-seorang. Bila turun dalam kubur seorang-seorang tu lah, sekira-kira orang dah habis, kalau kita ni baca talqin, habis, mailah malaikat. Malaikat ni punya sharp time lah, ya Allah. Bila habis, mai terus. Pernah berlaku dalam sejarah. Mai malaikat ni, ya Allah. Tengok orang. Allah. Mata malaikat ni biru. Dengan lintak. Halilintak. Dengan guruh. Tu demai. Berapi demai. Allah Allah. Ni untuk dia tahu. Dia tahu siapa yang masuk. Kalau orang soleh, dia main macam lain. Kalau orang tak baik, dia main macam lain. Tu masa mati satu orang. Sayyidina Umar tunggu di kubur. Dia tunggu-tunggu malaikat mai. Perang. Dia tunggu. Malaikat mai macam dia. Untuk ni, kawan hak mati ni. Mai. Malaikat. Ni contoh tu guru saya. Salah senang. Mai malaikat macam tu menakutkan apa semua ni. Tengok Sayyidina Umar kata, hantar Hamai siapa? Hamai siapa lu tunggu kubur ni? Malaikat dia minta maaf kepada Sayyidina Umar. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi sebab itu masalah Sayyidina Umar macam mana? Hal keadaan kita tak tahu lagi. Kita nak mati macam mana? Kita nak mati mulia ke? Kita tak tahu hal kita. Nasib kita ke depan kita tak tahu. Cuma kita harap. Jadi kata Sayyidina Aisyah tu yang paling sedih. Bila mana tanah ditimbus, akhirnya hilang pandangan, duduk seorang-seorang aku. Ada satu cerita. Waktu tu dalam awal 30-an. Ada satu jamaah Arqam. Lepas daripada mereka diharamkan, mereka menubuhkan Rufaqa. Satu jamaah baru namanya Rufaqa. Di Rawang. Jadi kami ni satu sekolah buatlah satu rombongan ke Selangor. Dan tempat yang kami singgah ialah di Rawang tu lah. Di situ ada satu, mereka buat satu kubur. Siapa-siapa nak masuk kubur boleh. Masuk ke dalam rumah tu. Dalam tu dia ada macam kotak tu. Masuk dalam tu lah. Okey. Siapa nak salam kubur boleh masuk. Masuk kena tidur. Tengok TV. TV tu masalah Sayyidina Muhammad, gambar orang unsur mayat. Lepas tu gambar dia tengok masalah Sayyidina Muhammad. Kita tidur, TV duduk atas. Tengoklah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai orang masuk dalam kubur. Kita tengok lagi. Last kali gambar orang tarik cangkui tarik tanah, tarik plak kelam lampu. Bila tarik tu tarik cangkui tu, lampu terpadam, duduk sorang-sorang macam nak kubur betul. Tu dia main macam betul. Marah buka
tu dia ketak tu. Macam tanya kita lah kubur. Siapa-siapa keluar insaf. Ya Allah. Ujunglah tak mati betul. Saya takut pun takut. Saya masuk kubur 2 orang. Ajak kawan seorang masuk. Kita tidak 2 orang tengok. Mana boleh macam tu. Kubur mana boleh siap 2 seorang-seorang. Allahu Akbar. Patut kena buat lagi bagi orang insaf. Ni saya nak suruh lah siapa-siapa tolong buat saya. Siapa ada duit ni dalam ni. Bayar duit. Masuk pun tak apa bayar duit. Pasal nak menghargai. Nak menghargai makna. Mati sebelum mati. Lepas rekam, lepas rufaqah buat. Lepas tak buat dah. Buatlah lain. No? Boleh cari duit tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Fikir boleh cari duit tu. Tapi tak apa. Orang dapat menikmati, menghargai, merasai masuk kubur sebelum mati. Lepas-lepas keluar tu aku tak mau dah buat jahat. Aku tak mau dah. Nah, dia bagus menginsafkan. Kata Sayyidina Aisyah tu paling teruk sekali. Nabi kata tak Rasulullah, ada lagi ke? Ada. Tak mana Rasulullah? Baru Nabi cerita. Yang paling menakutkan si mati ialah ketika mana orang yang mandikan sudah pun sampai. Apa tak nak tahu tu? No? Ni orang lelaki boleh faham. Waktu kita masuk Jawi hari tu, tengok Tok Mudin sampai. Depan ni tak ada Tok Mudin ni. Masuk hospital. Tok Mudin tak? Rasa macam Tok Mudin mai. Takut. Mati ni, Allahumma salli ala sayyidina, yang paling teruk sekali, yang paling takut dari mayat ni, ketika mana si pemandi mayat sudah pun sampai. Mai dah. Mamai dia kata, tahu nak? Cara dia tu menakutkan mayat. Allahu Akbar. Dia kata boleh angkat lah. Allah, nak mandi. Kita di dunia tak ada masalah apa-apa nak mandi. Tapi nak orang mandikan kita tu paling takut. Allah. Dibawa, dipaksa ke bilik mandi. Pasal apa? Sebab kita dah terbakar waktu tu. Bila keluar roh kita, ni dalam terbakar ni. Bayangkan macam mana kita akan dimandi lagi. Seumpama orang goreng apa? Goreng lauk. Macam mana kita timbah ayak. Itulah yang akan kita rasa. Dah lah tadi baru sakaratul maut. Ni nak kena lagi ni. Ya Allah Tuhanku. Sebab itu, orang yang menikmat dia kena faham. Orang ini dia baru lepas. Dicabut roh dia. Dia sedang sakit. Dia tengah sakit. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, berlembut-lembut ni bagi lembut ni. Pelan-pelan. Kesian kat dia. Kalau dia boleh cakap, dia kata Pak Teh. Kalau orang tu panggil Pak Teh. Pak Teh, tolong pelan Pak Teh. Sakit Pak Teh. Sakit. Tu orang yang kalau kita boleh. Kalau kita faham, macam itulah situasi dia. Pak Teh, sakit Pak Teh. Tolong Pak Teh. Tapi nak kata apa? Yang tinggal hanya jasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nabi kata, itulah yang paling menakutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka sebenarnya sisaan dalam kubur sebenarnya dia sudah bermula sebelum mati lagi. Antara lain yang menggerunkan bila orang mati menunggu masa kedatangan malaikat maut. Orang ni kadang-kadang dia accident. Dia accident, salah saya nama, dia tak mati lagi. No, dia terkepit dalam kereta macam tu. Dia tak mati lagi. Pertolongan masih belum sampai. Ambulans tak main lagi, bomba tak main lagi. Soalan saya nak. Waktu dia sakit. Kalaulah kemalangan itu ialah asbab mati dia, soalan saya nak berdebat, dia akan tunggu malaikat maut mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menanti kedatangan malaikat maut. Ada orang tengok malaikat maut. Ada orang dicabut nyawanya, tak diperlihatkan malaikat maut. Ni habuan.
Macam mana? Seseorang tu tahu mati macam mana? Seseorang tu dia tahu dia akan mati melalui rasa. Macam contoh, pernah tak rasa tak sedap badan, nak demam? Macam tu lah. Ish, tak demam ke aku ni? Tak sedap badan ni. Orang nak mati kan rasa macam tu lah. Mati dah apa hari ni? Nak mati dah apa? Nak mati tu. Jengui malaikat tu. Mati dah hari ni. Pengalaman tu akan ditempuh oleh semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita duk tunggu tu. Ya Allah, bilalah masalah. Bilalah masalah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai baca selawat ummi tu, dia akan sibuk dengan muka Rasulullah di kena mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-habib al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setiap malam baca 10 kali. Malam Jumaat 1 kali. Setiap orang yang baca selawat ummi ni dalam buku apa? Asmaul Husna tu ada. Semalam 10 kali baca, insya-Allah. Malam Jumaat buat 1 kali. InsyaAllah ketika nak mati, sibuk dengan wajah Rasulullah. Habis, tak apalah. Elok wajah Rasulullah yang indah tu, kita tak sibuk dengan lain lah. InsyaAllah. Jadi subhanallah. Jadi kita hanya bercerita aja. Tapi dia akan jadi pengalaman kita. Semua berpengalaman. Masuk kubur ni, masalah senang. Bila masuk kubur, orang dah balik, malaikat sampai. Mai dah malaikat tu. Seperti yang dijanji tu. Waktu malaikat kita akan kata, mai dah malaikat, sungguh. Macam kita duduk mengaji. Bila malaikat mai duduk macam mana? Kita akan bangkit duduk macam ni. Hak dalam kubur tu dia baringkan tadi, akan bangkit duduk macam ni. Allah Sayyidina Muhammad. Yang bangkit duduk macam ni tu apa? Ruh kita. Jasad tu tentang tu. Tapi ada juga jasad dalam isu-isu ni. Jasad bangkit sekali juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat akan tanya, "Man rabbuka?" Ni kalau baik. "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kita yang hidup bertuhankan Allah, kita kata Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. "Man nabiyyuka?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. "Ma imamuka?" Siapa pimpinan kamu? Al-Quranu imami. "Man ikhwanuka?" Al-muslimuna ikhwani. "Ma qiblatuka?" Al-qiblatu al-Ka'batu qiblati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5 soalannya. 5 soalan ni. Siapa tu? InsyaAllah kita tampung sampai. Jadi masalah sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu 5 soalannya kita akan jawab. Soalan sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita hidup di dunia, kita buat 5 perkara ni. Allah Tuhan kita, Nabi kita, Nabi-Nabi kita, soalan sayyidina Muhammad. Al-Quran kita ikut, soalan sayyidina Muhammad. Kita jadikan Kaabah kiblat kita. Orang Islam saudara kita tak perlu hafal. Kita akan jawab yang kita buat. Habis soalan. Habis. Kita tu pergi mana? Kita pergi menjeram ke alam barzakh. Jumpa siapa? Jumpa semua. Maklum kita, tok nek kita, mak kita, ayah kita. Hak selamat jawapan tu. Masalah senang. Allah, kawan-kawan kita sekampung. Agak tunggu. Lepas pun tahu kita mati. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tahu kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk tunggu. Kalau jawapan tak lepas, lepas kata tak lepas ni. Kalau lepas, lepas tunggu, sambut. Dalam kubur tu, kita dalam kubur kita tak tahu. Allah sama. Lepas tu pakai duduk sembang. Mati juga. Alhamdulillah. Mati kenapa? Accident.
Jadi macam mana dengan apa? Nak pergi ambil anak sekolah, naik motor, nak keluar simpang, tak nampak lori balak tu main. Bam tu. Kena lori tu mati. Tu cerita. Tu rimpun sembang. Di dunia lah musim apa? Hujan ke kemarau apa? Lah kemarau. Lama tak hujan. Macam mana aku buat macam tu? Soalan senang. Lah musim apa? Raya ni ke? Raya Nabi dah lah musim manggih pula. Bini kau menikah lagi? Tanya bini pun tanya juga. Orang menikah lagi. Bini yang nikah dengan siapa? Nikah dengan Tok Man Golok. Lah, Tok Man tu nikah bini aku. Habislah aku. Yang aku buat sembang. Lah ni siapa PM Malaysia? Ahmad Sabri. Dia parti apa? Dia UMNO. Teruk politik ni. Mahathir dia tak mau di PM. Jadi tak boleh. Lah aku buat. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu lah aku buat. Ni kalau selamat, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tak selamat, kena rumah yang malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kiamat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah perjalanan yang kita akan tempuh nanti insya-Allah. Terima kasih pada semua, pada yang menaja kita pada pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu Pak Ayah FBI Auto lorong saya Allah Ustaz, moga-moga Allah limpahkan taufik hidayah pada penaja kita insya-Allah, moga diberkati lepa, diangkat kedudukan lepa insya-Allah, dimurahkan rezeki lepa di dunia dan di akhirat. Kita doakan insya-Allah selamatlah penaja kita daripada sisaan Allah nak kubur nanti. Dan seperti yang sama kita minta Allah kabul pada kita juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالعالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.